tambah sikit ke dia, masuk dalam otak awak bolehlah tambah. Tapi nanti lepas saya buat ni saya akan share balik dalam grup, awak boleh tengok. Okey, pertama sekali kita tengok tentang konsep berperi kemanusiaan. Apa itu konsep berperi kemanusiaan? Kat sini dia bagi panjang ni. Copy dulu. Okey. Okey, dekat buku tu dia kata konsep berperi kemanusiaan ni adalah berperi kemanusiaan merujuk sifat yang wajar bagi manusia seperti bertimbang rasa, tolong-menolong dan mengasihani. Okey, maksudnya berperi kemanusiaan ni sifat manusia yang memanggil manusia yang waras lah. Okay, sebagai kita sebagai seorang manusia ni mesti ada sifat sifat-sifat macam ni. Contoh seperti bertimbang rasa, tolong menolong, mengasihani. Okay, berperi kemanusiaan ni dia berkait rapat dengan tindakan yang berasaskan pemikiran yang rasional. Pemikiran yang rasional ni pemikiran yang orang normal punya pemikiran lah. Orang yang sihat terhadap manusia, haiwan dan alam sekitar. Kalau orang berfikiran tak rasional, contoh kita boleh tengok lah, kalau orang berfikiran tak rasional ni, tindak tanduk dia ni bukannya tindak tanduk seorang manusia yang normal lah. Contoh dia buat dia dera binatang, dia dera orang, dia musnahkan alam sekitar. Itu pemikiran yang tak rasional lah. Perlakuan berperi kemanusiaan dapat membantu membentuk masyarakat yang sejahtera. Kat sini kita ambil yang penting dia. Sifat berperi kemanusiaan. Peri kemanusiaan. Kat sini dia kata sifat peri kemanusiaan adalah sifat yang wajar bagi manusia seperti bertimbang rasa, tolong menolong dan mengasihani. Poin nombor 2. Peri kemanusiaan ni dia berkait rapat dengan tindakan yang berasaskan pemikiran yang rasional. Ni dua ni konsep bagi peri kemanusiaan. Kalau ditanya apa itu sifat peri kemanusiaan, inilah. Sifat yang rasional, sifat yang wajar, dia berkait rapat dengan tindakan yang rasional untuk seorang manusia. Kemudian kita pergi kepada perlakuan berperi kemanusiaan. Perlakuan berperi kemanusiaan ni maksudnya benda yang kita buat tu itu adalah benda yang orang kata perkara yang
seorang manusia, okey. Bukannya kalau bahasa kasarnya binatang lah. Okey. Maksudnya yang kita buat tu orang manusia normal patut buat. Benda yang manusia normal patut buat. Itu yang dipanggil dengan perlakuan berperi kemanusiaan. Okay, contohnya kita bagi sumbangan ke, kita bagi derma, tu sifat-sifat seorang manusia yang berperi kemanusiaan lah. Apa saja benda yang baik, benda yang boleh orang panggil menyumbang kepada sesuatu perkara yang baik, tu adalah sifat berperi kemanusiaan. Okay, dekat sini dia ada bagi banyak ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, ada 10 perlakuan berperi kemanusiaan. Perlakuan berperi kemanusiaan. Okey, yang pertama, membantu mangsa bencana alam. Okey, Priya, membantu mangsa bencana alam. Boleh bagi contoh tak macam mana kita nak bantu mangsa bencana alam? Apa yang awak selalu tengok? Kalau perlakuan berperi kemanusiaan yang pertama ni. Contohnya dekat mana selalu awak nampak orang selalu buat ni? Dia buat masa contohnya seorang tempat tu dia ada banjir ke apa ke. Okay, selalu kita akan nampak dalam dekat berita ke TV ke masa banjir. Okay, kalau dekat negara kita ni banjir lah. Okay, negara kita tak ada lagi gempa bumi ada, tapi dekat Sabah ada lah. Okay, dekat Semenanjung ni tak ada lagi. Okay, kebanyakannya banjir. Jadi daripada banjir tu kita akan nampak lah ramai orang datang tolong, NGO, okay, badan bukan kerajaan, okay, orang persendirian, dia datang membantu tanpa meminta apa-apa balasan. Tu dipanggil perlakuan berperi kemanusiaan lah. Okay, dia ada sifat sebagai seorang manusia. Okay, sifat manusia yang normal adalah manusia yang orang yang bila dia tengok orang lain dalam kesusahan, dia akan bantu. Itu adalah sifat perlakuan berperi kemanusiaan. Okey, bagi poin nombor 2. Okey, membantu orang yang memerlukan. Sama jugalah macam tadi. Okey, bila orang dalam masalah, kita akan bantu. Lagi-lagi kalau sekarang ni musim-musim COVID ni, ramai orang hilang kerja, ramai orang tak ada duit nak makan. Jadi kalau kita ada rezeki lebih, kita bantu. Kita bagilah sumbangan sikit. Dari segi makanan ke, dari segi wang ke. Kalau kita pun tak ada wang, tak ada makanan, kita boleh bantu dia dari segi apa? Dari segi apa, Priya? Kalau contohnya tak ada duit gitu kan cikgu. Contohnya zaman sekarang ni musim COVID ni, orang tak ada kerja, orang tak ada duit, nak makan tak ada makanan. Kita nak bantu tapi kita pun pada masa yang sama kita pun juga memerlukan benda-benda tu semua. Selain daripada tu, apa bantuan lain yang kita boleh bagi, yang kita boleh berikan? Bantu dia cari kerja cikgu. Apa dia? Bantu orang tu cari kerja. Cari kerja? Dia tak ada kerja. Kita cari sama. Kita pun tak ada kerja. Kita nak bantu dari segi apa selain daripada tu?
Apa Priya? Macam awak dekat sekolah, okay? Kalau kawan awak exam dapat markah rendah, dia akan down. Awak akan buat apa? Ajarkan dia supaya dia jadi pandai. Selain ajar, bila dia tengah down, Menasihat. nasihat. Okay, awak nasihat ataupun awak bagi semangat. Tu adalah salah satu cara untuk bantu kawan awak. Sama juga macam ni, membantu orang yang memerlukan. Okay? Walaupun dia awak pun sama macam dia, tak cukup makan, duit tak ada, kerja tak ada. Okay? Awak boleh bantu dari segi emosi ataupun kata-kata semangat. Okay, boleh bagi kata-kata semangat. Okay, lagi-lagi sekarang kita tengok berita makin ramai orang bunuh diri sebab COVID. Sebab tak ada orang yang nak bantu dia. Okay, orang lain pun susah. Okay, orang lain pun nak cari duit, tak ada duit, kerja tak ada. Okay, nak bayar hutang sana, hutang sini. Jadi sama-sama susah, tapi sama-sama kenalah support antara satu sama lain, bagi semangat. Okay, bagi semangat. Bila berlakunya kes-kes macam tu, tu salah satu disebabkan dia tak ada orang, okay, orang sekeliling dia tak support dia, tak bagi semangat. Jadi dia akan rasa dia keseorangan lah. Jadi daripada situ berlakulah kes-kes bunuh diri. Okay, jadi pentingnya untuk kita membantu sama satu sama lain. Okey, seterusnya yang ketiga, memberikan bantuan kepada golongan gelandangan. Okey, ni contoh pelakuan berkemanusiaan yang biasa kita tengok lah. Okey, selalu kalau dekat Mesing ni tak selalu kita nampak golongan gelandangan. Kalau awak pergi dekat bandar-bandar ke, contoh dekat KL ke, awak akan nampak lah. Okay, golongan gelandangan ni. Tahu tak golongan gelandangan ni siapa? Contoh golongan gelandangan ni. Mak Gian tu cikgu kan? Mak Gian? Betul kan ke bukan? Tak semestinya. Okay, golongan gelandangan ni orang yang tak ada rumah. Okay, tak ada tempat tinggal. Dia tak mampu nak bayar sewa. Okay, dekat KL sana kos sara hidup dia tinggi. Okay, sangat tinggi. Jadi dia nak sewa rumah, tak ada duit. Okay, gaji dapat pun cukup-cukup makan. Jadi tak semestinya golongan gelandangan ni orang yang isap dadah. Okay, yang dah hidup memang dah memang tak dia tak berguna lah orang panggil. Okay, orang normal pun ada juga yang hidup gelandangan. Okay, yang jenis tak boleh nak bayar sewa rumah. Okay, jadi dia terpaksa lah hidup gelandangan, hidup tinggal dekat lorong-lorong ke mana tempat dia boleh tidur, dia tidur. Okay, sekarang ni okay, kerajaan ada buat inisiatif. Okay, dia sediakan satu pusat, dia panggil pusat, tak silap saya, pusat transit gelandangan. Saya google ada tak, betul tak nama dia? Pusat ada pusat transit gelandangan. Okay, dekat Kuala Lumpur dia sediakan inisiatif, okay, pusat transit gelandangan. Okay, inilah contoh dia, pusat dia. Ni gelandangan. Okay, dia tak ada tempat tinggal, tak ada rumah. Jadi kerajaan buat ialah inisiatif sediakan pusat gelandangan ni, pusat transit gelandangan. Okay, tahun 2016. Okay, semua lengkap ada. Okay, ada kantin, ada tempat solat pun ada, katil ada, tempat tidur.
persekutuan. Okay, pusat transit ni bukannya dia bukannya dia duduk selama-lamanya kat sini lah. Maksudnya kerajaan sediakan tempat untuk dia tinggal sementara, supaya dia dapat uruskan balik hidup dia. Sementara dia nak cari kerja ke, dia nak ubah balik hidup dia jadi lebih baik, ataupun dia nak ni lah, nak lebih orang kata lebih dekat kepada masyarakat. Okay. Okay, itu contoh bantuan kepada golongan gelandangan. Okay, yang keempat. Okay, pelakuan berperi kemanusiaan yang keempat, mengelakkan diri daripada melakukan penderaan. Okay, orang yang memiliki sifat berperi kemanusiaan ni, dia tak akan buat benda-benda macam ni, penderaan. Tak kisahlah penderaan terhadap haiwan ke, penderaan terhadap manusia ke. Selalu kita dengar berlakunya kes penderaan terhadap kanak-kanak. Itu adalah contoh sifat yang tidak berperi kemanusiaan lah. Kanak-kanak dia tak tahu apa-apa. Kita sebagai orang dewasa, kita dah boleh berfikir, dah ada akal. Jadi tak perlulah kita buat benda-benda macam tu terhadap kanak-kanak, kesian. Itu antara tanda-tanda seorang yang tak ada sifat peri kemanusiaan. Yang kelima. Menjaga dan memberikan perlindungan kepada haiwan. Kalau yang ni sekarang pun awak boleh nampak. Banyak wujud pusat-pusat perlindungan hidupan haiwan-haiwan gelandangan. Selalunya kucing lah. Dia akan wujudkan satu tempat perlindungan. Dia akan kutip kucing-kucing yang liar ni, yang terbiar ni, dia akan bela dan bagi makan. Ni selalunya golongan-golongan NGO lah, dalam bukan kerajaan, ataupun orang persendirian. Dia punya inisiatif dia sendiri. Sebab dia ada sifat sayang akan haiwan tu. Yang keenam, melayan pekerja dengan baik. Ni kalau bos lah. Kalau bos, mestilah kena layan pekerja dia dengan baik. Kalau dia tak layan pekerja dia dengan baik, apa akan jadi? Priya? Apa akan jadi kalau seorang bos tu dia tak layan pekerja dia dengan baik? Mungkin dia akan hilang orang bekerja dekat tempat dia. Orang akan benci dia lah. Orang tak suka bekerja dengan dia. Dia punya syarikat atau bisnes dia tak akan maju lah. Susah nak maju bila orang tak suka kita. Orang bekerja pun sekadar bekerja je, nak terima gaji je. Lainlah kalau bos tu seorang yang baik, dia layan pekerja dengan baik, dia bagi bonus, orang akan lebih semangat bekerja. Itu maksudnya. Yang ketujuh, memberikan sumbangan kepada orang miskin. Memberi sumbangan kepada orang miskin. Bila nampak je orang miskin, kalau kita ada duit lebih, bolehlah bagi sumbangan. Tengok orang minta sedekah, nak bagi tak? Nak. Kalau nak bagi pun tengok juga situasi dia. Sebab sekarang ni, zaman sekarang ada orang yang cuba ambil kesempatan. Dia tahu nak kerja senang je, minta sedekah lah. Benda paling senang sekali dalam dunia ni, nak jadi kaya, minta sedekah. Ada orang yang minta sedekah sampai kaya raya. Ada rumah, ada kereta. Kerja dia minta sedekah je. Orang Malaysia ni pula jenis yang pemurah, baik hati. Orang minta je, bagi. Jadi dia kaya dari macam tu je dia kaya. Walaupun dia kaya tapi duit dia tu tak berkat lah. Kalau dari segi agama Islam tu tak berkat lah. Senang habis, orang kata. Jadi kalau nak bagi sumbangan pun kena tengok situasi juga.
sumbangan tu boleh diberi melalui sumber yang betul. Okey. Kalau kita tak nak bagi direct pun, kita boleh bagi melalui orang panggil persatuan-persatuan kebajikan. Dari situ pun boleh juga. Okey, yang ke-8, mempunyai sikap empati dan simpati dengan jiran. Okey, kita kena tengoklah jiran kita. Okay, dia ada masalah ke tak? Kalau dia ada masalah, kita pun bantulah dia. Okey. Kena juga ambil tahu pasal jiran. Jangan tak ambil tahu langsung. Okey, yang ke-9, menyantuni orang kurang upaya. Okey, OKU dengan ikhlas. Okey, kalau saya tak sebut orang kurang upaya, saya sebut orang kelainan upaya. Sebab apa kita kena sebut orang kelainan upaya? Priya. Kalau saya tak suka sebut perkataan orang kurang upaya ni. Saya lagi suka sebut orang kelainan upaya. Mungkin nanti orang tu terasa ke. Betul. Okey, sepatutnya perkataan ni kalau boleh sebut orang kelainan upaya je, supaya orang-orang ni dia tak akan terasa lah. Kalau kita pun, kalau kita cacat, orang kata kita orang kurang upaya, mesti kita terasa kan. Kalau kita sebut orang kelainan upaya, maksudnya dia ada keupayaan dia lain daripada kita. Contoh kalau orang buta. Okey, orang buta, kalau kita cakap dia orang kurang upaya, maksudnya dia tak boleh melihat. Tapi dia ada kelebihan lain. Orang buta ni kelebihan dia, hati dia celik. Dia orang panggil dia lebih peka terhadap persekitaran berbanding orang normal macam kita, orang yang boleh melihat. Tu keupayaan dia lain lah daripada kita. Sebab tu saya lebih suka panggil kelainan upaya. Okey, sebab dia ada keupayaan yang lain selain daripada penglihatan dia tu. Okey, dia ada orang panggil hati dia tu boleh melihat. Okey, tu beza orang kurang upaya dengan kelainan upaya. Saya lagi suka guna kelainan upaya. Okey, yang ke-10, memelihara dan memelihara alam sekitar. Okey, perlakuan berberi kemanusiaan alam sekitar. Okey, kita sebagai manusia pun, manusia normal, mesti memelihara dan memelihara alam sekitar. Okey, tu sifat manusia, berberi kemanusiaan normal lah. Okey, sebagai seorang manusia normal. Okey, mesti jaga alam sekitar kita ni. Jangan mencemarkan alam sekitar. Okey, tak kisahlah buat pencemaran apa, pencemaran bau ke, bunyi ke. Okey, sama je. Kita kena pelihara alam sekitar kita. Barulah adanya wujudnya sifat berperi kemanusiaan dalam diri kita. Okey, dah selesai poin nombor 2. Okey, faham tak setakat tu, Priya? Faham, cikgu. Ada apa-apa soalan tak? Tak ada. Tak ada Sekejap saya copy ni dulu. Okay, kepentingan berperi kemanusiaan. Okay, yang pertama, mewujudkan masyarakat yang prihatin dan penyayang. Okay, sebab apa kita kena ada sikap berperi kemanusiaan ni? Okay, yang pertama, untuk mewujudkan masyarakat yang prihatin dan penyayang. Jadi bila setiap orang, setiap lapisan masyarakat ni dia ada sifat berperi kemanusiaan, hubungan dia akan lebih erat. Okay, bila hubungan lebih erat,
kita akan lebih mengambil berat antara satu sama lain. Jadi daripada situ wujudlah masyarakat yang prihatin dan penyayang ni. Okay, ni dia bagi contoh ni, anggota komuniti akan saling berinteraksi. Okay, berinteraksi maksudnya berhubung lah. Okay, ambil berat satu sama lain. Okay, flora dan fauna, okay, binatang tumbuhan ni dihargai dan disayangi. Okay, yang kedua, persepakatan dalam masyarakat dapat dikukuhkan. Okay. Bila adanya sifat berperikemanusiaan ni, okay, persepakatan dalam masyarakat akan dikukuhkan. Okay, contohnya, bila berlakunya bencana alam. Okay, jadi berlakunya banjir, orang akan saling tolong menolong. Ada yang bagi bantuan beras, ada yang bagi bantuan tempat tinggal, ada yang bagi bantuan pakaian. Jadi dari situ wujudlah persepakatan dalam masyarakat. Jadi dari situ persepakatan ni makin lama makin kukuh dan makin teguh. Okay, itu maksudnya. Okay, yang ketiga, melahirkan masyarakat yang harmoni. Okay, macam tadi, okay, kita dah bagi bantuan kepada mangsa banjir ni. Okay, apa yang dia akan rasa? Okay, apa yang mereka akan rasa bila kita bagi bantuan kepada mangsa-mangsa banjir ni? Dia rasa gembira. Dia rasa gembira, okay, rasa orang panggil diberi tumpuan, bukan tumpuan. Lebih kurang macam tu lah. Okay, maksudnya lebih disayangi lah. Dia rasa dia lebih disayangi oleh masyarakat. Jadi bila ada sifat macam tu, okay, masyarakat ni akan lebih harmoni. Okay, dia akan lebih menghargai orang lain. Okay, orang bagi sumbangan kat kita, okay, kita rasa disayangi. Jadi kita akan hargailah apa yang sumbangan yang dia pernah bagi dekat kita. Jadi benda tu akan dibawa, okay, dibawa hinggalah ke generasi ke generasi. Okay, last sekali, keselamatan masyarakat terjamin. Okay, bila adanya sifat berperikemanusiaan ni, okay, keselamatan masyarakat akan terjamin. Okay, sebab apa akan terjamin? Sebab apa ada sifat berperikemanusiaan ni? Automatik keselamatan masyarakat akan terjamin. Sebab apa? Sebab apa, Priya? Sebab kalau ada benda tu nanti tak adalah berlaku kes jenayah ke, curian ke. Okay, jadi bila setiap masyarakat ni dia ada sifat perikemanusiaan ni, dia tak akan buat benda-benda macam tu, benda-benda jenayah, okay, mencuri ke, merompak ke, dia tak akan buat lah. Automatik keselamatan masyarakat ni akan lebih terjamin. Simple je. Okay, jadi tu adalah kepentingan dia. Okay, seterusnya, last sekali, kesan pengabaian sikap berperikemanusiaan. Okay, apa akan terjadi bila kita mengabaikan sikap berperikemanusiaan ni? Apa akan jadi terhadap diri kita?
Ada banyak kat sini. Oh, dia tak copy lah. Okay, yang pertama, hilangnya maruah dan harga diri. Hilangnya maruah dan harga diri. Okay, bila berlakunya pengabaian sikap berperikemanusiaan ni, okay, hilangnya maruah dan harga diri. Maksudnya orang tak akan respect kita. Okay, orang tengok kita sebelah mata je lah. Okay, bila kita tak ada sifat berperikemanusiaan ni, okay, sifat sebagai seorang manusia, okay, maruah kita akan dipandang hina. Okay, harga diri kita orang tak tengok pun kita. Okay, macam awak bagi contoh tadi lah. Okay, apa orang penagih dadah, awak kata gelandangan. Okay, dia dah memang tu je, dia hidup dia ambil dadah. Jadi maruah diri dia akan tercalar lah, orang pun tak akan pandang dia orang. Okay, tapi nasib baik ada lagi orang yang prihatin, okay, bagi bantuan, okay, beri pusat transit gelandangan, nak suruh dia berubah juga. Dia orang dah sediakan, tapi tengok atas diri sendirilah, nak berubah ke tak nak. Okay, yang kedua, kebajikan warga tua terabai. Okay, kebajikan warga tua terabai. Jadi bila tak ada sifat kemanusiaan ni, okay, dia jadi tak, kalau anak-anak ni dia tak ambil berat orang tua dia. Jadi dia tinggal macam tu lah. Sebab tu banyak kita tengok kes-kes dekat rumah orang tua, anak dia hantar dekat situ, lepas tu anak dia dah tak datang-datang. Tu maksudnya contoh yang orang yang tak ada sifat berperikemanusiaan. Mak ayah dia susah-susah jaga dia daripada kecil sampai besar. Okay, bila dia dah berjaya, dah berkejaya, dia tak boleh nak jaga ibu bapa dia seorang je. Ibu bapa dia jaga dia dengan adik-beradik dia ramai. Tapi dia tak boleh nak jaga ibu bapa dia seorang. Jadi dia hantar dekat rumah kebajikan warga tua. Dia lepas tangan macam tu. Okay. Tapi ada juga yang warga tua dia memang dia tahu anak dia busy kerja, dia sendiri nak duduk dekat rumah kebajikan. Okay. Bukannya semua yang dekat situ yang berada dekat rumah kebajikan warga tua ni yang ditinggalkan anak, tak. Ada juga yang sukarela. Okay, yang dah anak pun dah tak ada. Okay, anak kerja jauh ke, dia sukarela dia duduk kat situ. Okay, yang ketiga, jurang komunikasi dan nilai kehidupan terjejas. Jurang komunikasi dan nilai kehidupan terjejas. Okay, jadi bila tak ada sifat berperikemanusiaan ni, pengabaian sifat berperikemanusiaan ni, awak tak ambil berat tentang orang lain. Okay, jadi awak akan kurang komunikasi. Jadi bila kurang komunikasi, jadi contoh awak dengan jiran awak. Okay, awak tak ada sifat perikemanusiaan pun dengan jiran. Awak buat tak tahu je jiran susah ke, jiran ada masalah ke. Awak tak pernah pun ambil tahu, tak pernah tanya khabar. Jadi dari situ sikit demi sedikit nilai kehidupan terjejas. Okay? Nilai-nilai apa? Nilai tolong menolong, okay? Nilai mengambil berat. Okay? Tu akan sikit sebanyak terhakis lah daripada diri awak. Okay, yang keempat,
mementingkan diri sendiri dan materialistik. MA. Okey. Okey. Materialistik ni maksudnya dia lebih pentingkan orang panggil benda lah. Okey. Okey, untuk diri sendiri, benda yang boleh bagi kesenangan kepada dia sendiri. Okey, dia tak kisah pun orang lain. Okey, orang lain susah ke, orang lain dalam masalah ke, dia tak kisah. Okey, yang dia tahu segala kehendak dia dapat dipenuhi. Itu contoh bagi orang yang kurang sifat kemanusiaan. Okay, yang kelima. Okay, bebanan kos kepada kerajaan. Okay, kenapa berlakunya bebanan kos kepada kerajaan ni? Macam tadilah apa yang pusat transit gelandangan ni. Okay. Kerajaan boleh nak buat benda tu. Okay, tapi kalau 100% nak bagi kepada kerajaan buat, okay, benda tu akan jadi kos dia akan meningkat berkali ganda. Okay. Daripada duit tu kerajaan boleh salurkan kepada apa untuk kegunaan lain. Okay, jadi duit tu akan bertambah dekat situ. Untuk program tu. Jadi kos kepada kerajaan tu akan bertambah lah. Dia akan meningkat lah untuk program tu. Jadi untuk pembangunan lain akan terjejas. Jadi kerajaan tak boleh nak buat program-program lain ataupun pembangunan lain. Jadi pentingnya sifat kemanusiaan ni. Okay? Kita kena bantu juga. Okay? Kita sebagai apa rakyat biasa ni kena tolong. Okay? Bantu juga kerajaan. Jangan kita letak 100% tugas tu terhadap pemerintah ataupun kerajaan. Kita sebagai rakyat, masyarakat pun kena ada tanggungjawab kita sendiri. Okey. Faham tak Pria setakat ni? Faham cikgu? Okey, seterusnya. Yang keenam. Okey, bila tak ada sifat peri kemanusiaan ni, dia akan mengancam keselamatan dan kesihatan golongan yang pegangan agama terabai. Golongan kesihatan golongan yang terabai. Mana datang kata agama? Okey. Okey, bila tak ada sifat peri kemanusiaan, dia akan mengancam keselamatan dan kesihatan golongan yang terabai. Okey, macam orang gelandangan, kita tak ada sifat peri kemanusiaan, kita tak ambil tahu. Tak ambil tahu langsung pasal dia orang ni. Jadi keselamatan dia orang akan terabai lah. Kesihatan dia orang pun tak ada orang ambil tahu pun. Dia orang sakit ke, dia orang meninggal pun tak ada orang ambil tahu. Dalam mereput kat situ. Okay. Yang ketujuh. Tekanan jiwa dan emosi. Okay, bila tak ada, bila berlakunya pengabaian sikap peri kemanusiaan ni, akan berlakunya tekanan jiwa dan emosi. Okay, bila kita macam tadi lah yang saya kata kes bunuh diri tu, kita tak ambil tahu, kita tak cakna, perihal orang lain, tak ada sifat peri kemanusiaan tu, kita ikut kita je, lantak dia lah. Jadi orang-orang macam ni dia akan lebih mengalami tekanan lah. Dia tahu
tak bukannya ada orang kisah pun pasal dia susah ke senang ke, last dia ambil keputusan untuk bunuh diri. Jadi benda tu tak betul lah. Bunuh diri ni bukannya boleh selesaikan masalah. Okay, bukannya orang panggil penyelesaian terhadap sesuatu masalah. Dia fikir dia akan tenang lepas bunuh diri. Tak. Okay. Yang ke-8. Okay, menzalimi haiwan dan tumbuhan. Okay. Ni menzalimi flora dan fauna lah. Okay, kalau kita tengok okay, kalau kat Malaysia banyak berlaku kes-kes orang buru binatang liar. Okay, sebab dia tahu binatang liar ni dia punya nilai komersial dia sangat tinggi. Okay, harga dia sangat mahal kalau dia jual dekat pasaran-pasaran gelap ni. Tu contoh orang yang tak ada sifat perikemanusiaan lah. Okay, haiwan-haiwan liar ni dia hidup dia tak kacau orang pun. Okay, kenapa kita nak kacau dia? Sebab tu berlakunya kes-kes harimau masuk kampung, okay, gajah masuk kampung. Okay, sebab kita buru dia, okay, kita musnahkan habitat dia. Jadi dari situ kita sendiri yang tanggung akibatnya. Sebab sifat kita lah yang abaikan sikap berperi kemanusiaan ni. Okay, last sekali, menjejaskan ekosistem. Menjejaskan ekosistem. Okay, bilanya tak ada sikap berperi kemanusiaan ni, okay, ekosistem akan terjejas. Okay, ekosistem masyarakat ke, ekosistem alam ke, okay, semuanya akan terjejas. Okay, tak semua benda tak akan nampak smooth lah, tak akan cantik. Ada je masalah, ada je benda yang tak kena. Itu maksudnya. Okey. Dah habis. Okey, untuk unit 7 ni, ni dia punya isi-isi dia yang kita dah bincangkan. Okey, ada nak tambah tak, Priya? Ada nak tambah apa tak, Priya? Saya rasa tak ada kot, cikgu. Soalan ke? Ada soalan apa-apa nak tanya? Tak ada soalan, cikgu. Tak ada Okey, sekejap saya burn sikit. Okey. Okey, dalam unit 7 ni okey, kita belajar tentang konsep sifat perikemanusiaan. Okey, sifat dia sifat sifat yang wajar bagi manusia, okey. Dia berkait rapat dengan tindakan yang berasaskan pemikiran yang rasional, benda yang logik. Okey, kemudian kita belajar perlakuan berperikemanusiaan. Okey, ada 10 perlakuan berperikemanusiaan ni. Macam mana kita nak jadi seorang yang memiliki sifat berperikemanusiaan. Okey, seterusnya kita belajar kepentingan berperikemanusiaan. Okey, sebab apa perlunya ada sifat perikemanusiaan. Okey, ada 4. Okey, last sekali, kesan apabila kita mengabaikan sifat berperikemanusiaan. Ada 9 kesan.
Okey. Okey, ada apa-apa soalan lagi, Priya? Tak ada cikgu. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, kelas kita sampai sini je lah. Okey. Untuk minggu depan, kalau saya boleh buat Google Meet, kita akan buat Google Meet. Kita akan bincang jawapan yang soalan yang saya bagi sebelum ni. Okey? Okey. Nanti kalau dah siap, bagi dekat saya semak tu. Okey. Okey. Terima kasih cikgu.